Saya Rosita binti Abdullah bersama dengan rakan-rakan saya yang lain, Ana Syafiqah binti Nasaruddin, Nur Azizah binti Muhammad dan juga Nur Christina Nabila binti Nordin. Kami dari kelas DTG 3B. Kami akan menerangkan mengenai peranan MARA dan juga peranan MARA kepada usahawan Melayu atau Bumiputra. Majlis Amanah Rakyat MARA telah ditubuhkan sebagai sebuah badan berkandung di bawah Akta MARA 1966. Objektif utama penubuhan MARA adalah untuk menambah dan meningkatkan penyertaan kaum Bumiputra dalam kegiatan perdagangan dan perindustrian serta meningkatkan taraf ekonomi dan sosial Bumiputra sejajar dengan dasar ekonomi baru. Ini dilakukan dengan menggalak, membimbing, melatih dan membantu Bumiputra dalam kegiatan perdagangan dan perusahaan ke arah pembentukan masyarakat peniaga Bumiputra yang berjaya. Penubuhan MARA adalah berasaskan cetusan idea dalam Kongres Ekonomi Bumiputra pertama yang telah diadakan pada tahun 1965 di Kuala Lumpur. Melalui kongres tersebut, resolusi yang mengukuhkan agar RIDA disusun semula telah diluluskan. RIDA atau nama lainnya adalah Rural and Industrial Development Authority ditubuhkan pada tahun 1953 bagi membangun dan memajukan masyarakat di kawasan luar bandar. Sejak penubuhannya, banyak pembangunan dan juga kemajuan yang telah dicapai oleh MARA. Kekuasaan ekonomi Bumiputra menjadi cabaran pada masa kini dan juga agenda utama MARA dalam usaha untuk memastikan masyarakat Bumiputra mempunyai kedudukan yang sewajarnya. Antara peranan MARA dalam pendidikan ialah yang pertama, menyediakan kemudahan pinjaman pelajaran MARA. Kemudahan pinjaman pelajaran MARA diberikan kepada pelajar Bumiputra yang layak pada pelbagai peringkat pengajian untuk melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi di dalam atau luar negara dalam pelbagai bidang keutamaan kepakaran negara. Yang kedua, menyediakan kemudahan pendahuluan pinjaman pelajaran. Yang ketiga, mengadakan program pembangunan pelajar bagi pelajar tajaan MARA dalam dan luar negara. Yang keempat, membuat pemantauan prestasi akademik dan kebajikan pelajar. Yang kelima, membuat pemantauan ke atas IPT di dalam dan di luar negara. Kolej Profesional MARA KPM diwujudkan bagi pelajar Bumiputra untuk melanjutkan pelajaran dalam diploma dan juga High National Diploma HND. Biak MARA, Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM, MARA Japan Industrial Institute MJII, Institut Kemahiran MARA IKM dan German Malaysian Institute GMI. Terdapat sebuah tempat di Tasik Banding, Belem, Perak yang dinamakan sebagai Pulau MARA yang dahulunya ditadbir oleh Maktab Rendah Sains MARA Kulit. MARA menubuhkan beberapa institut pendidikannya seperti Universiti Kuala Lumpur UniKL, sebuah institut pengajian tinggi swasta. Maktab Rendah Sains MARA diwujudkan bagi pelajar Bumiputra yang berumur 13 hingga 17 tahun yang mempunyai keputusan peperiksaan awam yang cemerlang. Kolej MARA diwujudkan bagi pelajar Bumiputra untuk melanjutkan pelajaran bagi peringkat pra-universiti seperti IB, A-Level, program matrikulasi KPM dan asasi universiti. Kolej Politek MARA KPTM, Universiti Teknologi MARA UiTM atau dahulunya Institut Teknologi MARA ITM sudah diambil alih oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Seterusnya adalah peranan MARA dalam keusahawanan. Yang pertama adalah program berstruktur. Program ini dilaksanakan secara stand-alone atau berpackage, iaitu termasuk program pelatihan,
keusahawanan, rancangan perniagaan, coaching, penempatan industri, simulasi dan sebagainya. Ia juga meliputi aspek pembudayaan dan pewujudan, peningkatan dan pemantapan, dan juga pemerkasaan dan pengukuhan. Program latihan keusahawanan ini juga disasarkan kepada bakal usahawan dan juga usahawan. Peranan yang seterusnya adalah coaching and mentoring. Program coaching dan mentoring adalah perkhidmatan profesional daripada industri pakar atau perniagaan yang bertindak sebagai pakar rujuk dan juga mentor yang berkaitan dalam bidang seperti pembangunan dan kajian, pemasaran atau penjanamaan, perkhidmatan konsultasi profesional, kewangan dan perakaunan, persijilan dan pemiawaian, dan juga yang terakhir teknologi ICT dan inovasi. Seterusnya adalah hikmat nasihat. Hikmat nasihat adalah satu kemudahan yang disediakan oleh MARA kepada usahawan dan bakal usahawan dalam mendapatkan bimbingan dalam membangunkan usahawan. Program berbentuk outreach dan hikmat nasihat ini boleh diperoleh melalui 117 pejabat MARA dalam daerah dan juga 14 buah pejabat MARA negeri. Yang keempat, program khas. Program-program khas yang dianjurkan di bawah sektor keusahawanan merupakan program yang dirangka untuk membangunkan usahawan dalam industri berpotensi secara berpakej. Program khas juga termasuk program keusahawanan bertemakan turun padang yang memberi gambaran kepada aktiviti keusahawanan MARA secara keseluruhan dan holistik, termasuk aktiviti pendidikan, pelaburan dan pelibatan subsidi dari MARA. Program khas ini dilaksanakan oleh sektor keusahawanan MARA melalui pelibatan pejabat MARA negeri PMN, pejabat MARA daerah PMD, institusi pendidikan MARA IPMA dan syarikat subsidiari MARA. Program ini adalah merupakan platform untuk menyalurkan maklumat yang tepat dan betul kepada masyarakat luar bandar mengenai program-program keusahawanan di bawah MARA dan agensi-agensi keusahawanan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Antara program khas di bawah MARA adalah seperti program Wanita Inspirasi Ekonomi, WISE, Mercu, Hit Barber, MARA Innovation, MIF, Get to Global GTG, Beauty in Business, BIS. Tetapi, kebelakangan ini, sebahagian besar usahawan Bumiputera menghadapi isu penurunan produktiviti dan jualan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat penularan COVID-19. Selain menyalurkan bantuan menerusi skim pembiayaan mudah jaya, Pelan Jana Semula Ekonomi Negara, skim kemudahan pembiayaan pengukuhan perniagaan MARA dan diskaun serta pengecualian sewa bagi membantu usahawan Bumiputera, MARA telah menyediakan program keusahawanan secara dalam talian iaitu MARA Webinar, FB Lifestyle dan FB Live Network. MARA Webinar ialah khusus membabitkan 300 usahawan dan berlangsung dalam tempoh 1 hingga 3 hari bagi setiap sesi. FB Live Talk pula sesi perkongsian antara peserta industri dan usahawan, terutama usahawan luar bandar untuk menimba pengalaman dan pengetahuan bersesuaian cabaran semasa pandemik COVID-19. Manakala program Live Biz Network dilaksanakan untuk membantu usahawan luar bandar mengadakan promosi dan membina jaringan perniagaan. Pandemik COVID-19 juga mengakibatkan ada antara usahawan terpaksa keluar daripada premis perniagaan kerana tidak mampu membayar sewa. Malah ada yang terpaksa menghentikan operasi perniagaan. Melalui ekosistem keusahawanan yang lengkap, MARA menawarkan lot premis perniagaan dengan kadar sewa yang lebih rendah khusus bagi membantu usahawan bina semula perniagaan yang terjejas. MARA turut membantu usahawan kelompok kontraktor
Bumi Putra melalui tawaran kerja penyelenggaraan premis perniagaan MARA di seluruh negara melalui peruntukan pakej rangsangan ekonomi 2020 dengan implikasi keuangan sebanyak RM50 juta.